Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia. Hari ini saya akan mulakan dengan laporan pematuhan terhadap PKPB yang kita sedang laksanakan ini. Task Force Operasi Pematuhan yang diketuai oleh PDRM telah melakukan sebanyak 41,541 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasakan pematuhan SOP PKPB di seluruh negara. Sehingga semalam, sebanyak 3,832 pasaraya, 2,700 restoran dan 1,471 kilang dan 752 bank telah diperiksa. Pemeriksaan juga telah dibuat di 652 terminal pengangkutan darat, 78 terminal pengangkutan air dan 90 terminal pengangkutan udara. Pasukan Task Force Operasi Pematuhan juga telah memeriksa sebanyak 20,221 buah kenderaan persendirian, 1,261 kenderaan awam dan turut diperiksa ialah 1,309 pasar awam, 2,196 tempat ibadah, 980 tempat riadah dan 485 tapak binaan. Task Force ini melibatkan seramai 15,391 anggota PDRM, ATM, Rela, APM, Jabatan Imigresen Malaysia, Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia, APMM, DOSH, Jabatan Tenaga Kerja dan pihak berkuasa tempatan ataupun PBT. Bermakna seperti yang saya sebutkan, fokus kali ini adalah ke arah pematuhan. Dan setiap tempat akan diperiksa sama ada secara mengejut ataupun tidak, tetapi akan dilihat secara teliti dari segi pematuhan SOP. Ya. Bagi Gerak Malaysia, bermula semalam. Ya, di bawah Gerak Malaysia bermula semalam untuk rentas negeri. Semalam daripada Kuala Lumpur ke kampung. Mungkin ada yang ingin mengambil keluarga yang telah pun pulang awal ke kampung dulu dan stranded di kampung, jadi kita benarkan untuk mengambil keluarga mereka untuk pulang ke kampung. Atau memang yang datang ke Kuala Lumpur atau bandar besar terperangkap selepas PKP diperkenalkan, jadi mereka balik ke kampung. PDRM untuk semalam telah memberikan 26,181 kebenaran melalui apps Gerak Malaysia dan 6,304 kebenaran pulang melalui borang secara manual. PDRM juga telah membuka sebanyak 98 sekatan jalan raya untuk memantau pergerakan rentas negeri. Dari segi laporan PDRM melaporkan bahawa pergerakan semalam adalah berjalan dengan lancar. Ramai daripada pengguna jalan raya yang keluar memulakan pergerakan selepas sahur. Jadi kalau kita lihat malam tadi pun ada keluar dalam beberapa media menunjukkan bahawa keadaan tenang, teratur. Malah kita dilaporkan di kawasan RNR pun keadaan adalah tenang dan orang ramai dilihat mematuhi SOP yang dikeluarkan oleh pihak PDRM. Bagi hari ini, pergerakan rentas negeri adalah daripada negeri Perak, Johor dan Kelantan.
dan sebanyak 70,538 kebenaran telah pun dikeluarkan. Manakala besok sebanyak 54,151 kebenaran rentas negeri telah dikeluarkan oleh pihak polis yang melibatkan negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Melaka dan Pahang. Manakala untuk pada 10 hari bulan sebanyak 77,836 kebenaran telah pun dikeluarkan yang melibatkan negeri Selangor, Negeri Sembilan dan Terengganu. Suka saya jelaskan bahawa kebenaran rentas negeri ini hanya dibenarkan daripada 7 hari bulan hingga 10 hari bulan sahaja. Dan selepas 10 hari bulan, jika ada yang ingin merentas negeri, mereka berbalik kepada SOP asal, iaitu perlu mendapatkan kebenaran daripada pihak polis. Dan kebenaran hanya untuk perkara-perkara yang melibatkan kecemasan semata-mata. Seperti ada kematian keluarga dan sebagainya. Itu saja. Yang lain masih tidak dibenarkan. Dan suka saya maklumkan bahawa Sekatan Jalan Raya untuk rentas negeri kekal. Seperti PKP 1, PKP 2, PKP 3. Jadi masih ada. Polis untuk Sekatan Jalan Raya masih lagi ada. Sebab itu tadi saya sebutkan ada pemeriksaan terhadap kenderaan. Itu yang melibatkan rentas negeri dan sebagainya. Dan satu lagi. Rentas negeri ini hanya untuk satu hala. Bermakna kalau balik daripada Pahang, terperangkap di Pahang, untuk balik ke Kuala Lumpur, sehala. Bukan boleh balik, esok lusa nak balik-balik. Nak balik kampung, nak berbuka puasa di kampung. Tidak. Ini kerana kita memahami tentang masalah kepada mereka yang terkandas begitu lama. Kita buka selama 4 hari ini untuk mereka pulang ke tempat kerja masing-masing. Jadi, only satu hala. Walau bagaimanapun, untuk rentas negeri ini, untuk tujuan bekerja, kita benarkan. Sebagai contoh, duduk di Nilai, Negeri Sembilan, bekerja di Putrajaya, mereka rentas negeri. Perkara ini dibenarkan. Tetapi mendapat surat kebenaran daripada jabatan masing-masing. Kalau jabatan kerajaan, ketua jabatan akan mengeluarkan surat pelepasan atau kebenaran untuk datang ke tempat kerja tersebut. Yang perlu ditunjukkan kepada pihak polis apabila melalui Sekatan Jalan Raya jika diminta. Mengenai sanitasi awam, sanitasi awam di bawah kawal selia KPKT sejak 30 Mac telah melakukan 5,616 operasi sanitasi, termasuk di 86 zon kuning dan merah, dan sebanyak 9,290 premis kerajaan, premis perniagaan dan kawasan awam telah disanitasi. Semalam, sebanyak 91 operasi sanitasi yang meliputi 26 zon merah dan kuning di 11 negeri, termasuk 33 operasi di Johor dan 16 operasi di Sabah. Sehingga kini operasi sanitasi telah merangkumi 3,058 bangunan kerajaan, 2,069 tempat awam, 2,299 pusat perniagaan, 1,541 kawasan perumahan termasuk PPR dan 323 pasaraya. Sebenarnya operasi sanitasi ini bukan saja melibatkan premis perniagaan, tempat awam dan sebagainya, tetapi termasuk juga kenderaan awam. Sebagai contoh, kenderaan yang membawa pelajar untuk pulang ke kampung juga disanitasi. Sehingga kini 811 operasi sanitasi kenderaan, yang mana ianya melibatkan 4,313 kenderaan
telah pun disanitasi sebanyak 3,732 bas, 10 buah lori, 400 van, 167 kereta dan 4 feri yang telah pun dilaksanakan sanitasinya. Mengenai pusat kuarantin, setakat 8 Mei sebanyak 245 pusat kuarantin telah beroperasi, iaitu sama seperti hari sebelumnya, yang mana 16,820 individu sedang menjalani kuarantin wajib. Semalam, seramai 815 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air dan telah pun dikuarantin secara wajib. Mungkin ada yang tertanya-tanya, yang balik masih lagi seperti ramai lagi yang balik daripada luar negara, tapi pusat kuarantin tidak bertambah. Sebenarnya seperti yang saya sebutkan bahawa yang telah pun selesai menjalani kuarantin wajib pun ramai, yang mereka telah pun keluar dan hotel sama digunakan. Seramai 30,315 rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara telah dikuarantin wajib sejak 3 April 2020. Dan sejak 17 April, 19,873 individu telah selesai menjalani tempoh kuarantin wajib dan dibenarkan pulang. Inilah yang menyebabkan tidak ada pertambahan pusat yang baru kerana ramai yang sudah pun keluar. Mengenai pergerakan pelajar dari kampus ke kampung masing-masing, semalam KPT Kementerian Pengajian Tinggi telah menghantar pulang seramai 6,517 pelajar IPTA dan IPTS ke kampung halaman masing-masing. Ianya melibatkan 1,018 pelajar di zon Perak ke kampung halaman mereka di zon Selatan dan 1,549 pelajar di zon Tengah ke zon Utara. Seramai 1,818 pelajar di zon Selatan telah dihantar pulang ke kampung halaman di zon Timur serta 685 pelajar di zon Tengah ke zon Selatan. Sebanyak 8 penerbangan telah dijadualkan untuk menghantar pulang 1,229 pelajar dan melibatkan 1 penerbangan dari lapangan terbang Alostar ke lapangan terbang antarabangsa Kuching, 1 penerbangan dari lapangan terbang antarabangsa Kuching ke lapangan terbang Alostar, 1 penerbangan dari lapangan terbang antarabangsa Senai, Johor ke lapangan terbang antarabangsa Kuching, 1 penerbangan dari lapangan terbang antarabangsa Kuching ke lapangan terbang antarabangsa Senai, 2 penerbangan dari lapangan terbang antarabangsa KL ke lapangan terbang Bintulu, Sarawak, dan 2 penerbangan daripada lapangan terbang Bintulu, Sarawak ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Jadi penerbangan melibatkan pelajar daripada Semenanjung ke Sarawak dan juga Sarawak ke Semenanjung. Sehingga semalam Kementerian Pengajian Tinggi telah menghantar seramai 37,476 pelajar untuk pulang ke kampung halaman masing-masing. Hari ini seramai 685 pelajar di zon Selatan dijadualkan untuk dihantar pulang ke kampung halaman masing-masing di zon Perak yang melibatkan 57 bas dan 6 van. Manakala 53 pelajar di zon Sabah juga akan dihantar pulang ke kampung halaman masing-masing di Sabah yang melibatkan 3 bas dan 1 van. Jadi itu saja yang saya nak sampaikan hari ini. Terima kasih. Seperti biasa, seruan saya terus kekal di rumah untuk terus kekal selamat. Stay home, stay safe. Saya buka kepada soalan. Datuk Seri,
Sebelum ni Datuk Seri ada kata kerajaan bersedia melaksanakan PKP secara pentadbiran atau diperketatkan sekiranya sesetengah kawasan kes positif COVID-19 naik mendadak. Jadi bagaimana dengan tempat yang wujudnya kluster baru seperti kes pengawal keselamatan sebuah pusat beli belah di Kuala Lumpur? Ya. Yang pertamanya kita fokus kepada kluster, yang keduanya kita fokus kepada lokaliti atau kawasan tersebut. Untuk kluster, kita pihak Kementerian Kesihatan telah pun mengasingkan semua pengawal keselamatan yang terlibat dengan COVID positif tersebut dah dihantar ke hospital untuk diasingkan dan dirawat, manakala konteks mereka pun telah pun dibuat swab test untuk dikenal pasti kesan daripada konteks dengan mereka yang mempunyai COVID positif tersebut. Dan kita hari ini telah pun memutuskan oleh kerana security guard ini ataupun pengawal keselamatan ini mempunyai hubungan kontak yang begitu ramai, terutamanya kalau dia menjaga pusat membeli belah misalnya. Pengawal keselamatan inilah yang akan cek suhu badan kita sebelum masuk dan sebagainya. Jadi tentu hubungan dia terlalu banyak dengan orang ramai. Lebih-lebih lagi orang yang masuk dalam supermarket atau membeli belah tidak pun didaftarkan. Jadi sukar untuk membuat pengasanan. Oleh itu mesyuarat yang bersidang pada pagi ini telah memutuskan bahawa semua security guard ataupun pengawal keselamatan warga asing diwajibkan untuk membuat saringan kesihatan swab test. Jadi ini KDN, kerana security guard syarikatnya di bawah KDN akan mengeluarkan arahan supaya diwajibkan. Dari segi keputusan sama ada untuk menutup atau tidak, Kementerian Kesihatan akan memberikan pandangan mereka dan nasihat mereka. Kalau Kementerian Kesihatan merasakan perlu ditutup, maka tindakan tutup akan diambil. Terima kasih. Datuk Seri, PKP yang berkuasa sekarang akan berakhir pada 12 Mei minggu depan. Jadi apakah PKP akan disambung selepas ni? Tunggulah pengumumannya. Kementerian Kesihatan akan memberikan nasihat kepada kerajaan kerana Akta 342 di bawah Kementerian Kesihatan dan Menteri Kesihatan perlu menasihatkan sama ada perlu disambung atau tidak. Jadi seperti biasa, mungkin 2-3 hari sebelum tamatnya satu-satu PKP, kerajaan akan mengumumkan. Jadi kita tunggulah pengumuman. Saya pun tak tahu lagi. Silakan. Datuk Seri Anis pada bernama, terdapat aduan masih terdapat pasaraya yang tidak membenarkan pelanggan masuk sekiranya tidak memakai topi muka. Mungkin Datuk Seri boleh. Okey, dari segi Akta 342 termasuk SOP, pemakaian topeng muka bukanlah sesuatu yang wajib, dan jika tidak memakainya tidak melakukan kesalahan di bawah Akta 342 ataupun peraturan-peraturan di bawah Akta 342. Jadi saya berharap supaya pihak supermarket dan sebagainya tidak mengambil undang-undang sendiri dengan mengenakan sesuatu halangan yang bertentangan dengan peruntukan di bawah akta dan juga peraturan. Jadi tak bolehlah kata tak boleh masuk, halau keluar, terpaksa balik rumah dulu. Tak boleh, sebab itu tidak termasuk di dalam akta dan peraturan. Walau bagaimanapun kita menggalakkan, kerajaan menggalakkan rakyat supaya memakai topeng muka misalnya untuk menjaga keselamatan diri. Terutamanya mereka yang bergejala mesti memakai topeng muka tersebut. Jadi untuk mengelakkan ada pelanggan yang pergi sudah begitu jauh, datang daripada rumah sampai ke supermarket tidak dibenarkan masuk, saya mencadangkan kepada supermarket supaya meletakkan topeng muka di luar supaya mereka boleh jual kepada mereka yang tidak ada topeng muka. Kalau itulah yang diperlukan oleh
supermarket walaupun ianya tidak mengikut perundangan. Undang-undangan tak salah, tapi kalau dia nak galakkan orang yang masuk pakai topik muka, letak di luar dan tempat yang kita sanitize tangan tu, jual topik muka RM1 ke RM1.50. Tapi jangan paksa orang beli satu kotak pula di situ. Tujuan dia untuk masuk saja, membenarkan masuk. Kerana menggalakkan semua pakai topik muka, jual satu je lah. Tapi kalau orang tu nak beli satu kotak, terserah. Tapi jangan paksa beli satu kotak. Jangan berniaga pula. Tujuan dia untuk mempermudahkan pelanggan dia. Jadi, tetapi dari segi undang-undang tak salah kalau tak pakai topik muka. Tapi kita galakkan. Alright? Datuk Seri, berdasarkan kenyataan pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, sekarang ini penunggang motosikal dan juga pengguna pengangkutan awam dibenarkan untuk melakukan pergerakan rentas negeri selepas mendapat kebenaran polis. Jadi, adakah ini bermakna mereka ini bebas untuk bergerak bila-bila masa tanpa sekatan? Seperti saya kata tadi, pengecualian pergerakan antara negeri hanya berlaku 4 hari ini saja. Dan kita pun tujuan kita longgarkan dan mengecualikan ini untuk membolehkan mereka yang terperangkap di kampung balik. Sebenarnya bukan saja motosikal. Ada yang balik ke kampung menggunakan motosikal. Takkan mereka nak tinggalkan motosikal untuk balik. Jadi terpaksa kita benarkan mereka yang bermotosikal untuk menunggang motosikal balik. Begitu juga ada semalam ada rayuan. Mereka balik ke kampung dengan kenderaan yang mempunyai kapasiti 6 penumpang MPV. Jadi mereka kata kalau hanya dibenarkan 4 saja balik, kalau mereka satu keluarga 6 orang, maknanya 2 orang terpaksa tinggal di kampung. Bila pula nak ambil anak yang tinggal di kampung lagi? Kalau ada 4 anak, takkan 2 anak tinggal di kampung, 2 balik dan timbul masalah lagi. Masalah yang kita nak selesaikan ni takkan selesai. Jadi sebab itulah pihak polis juga membenarkan yang mempunyai tempat duduk 6 boleh membawa 6 penumpang untuk balik. Tetapi semua pergerakan sama ada penggunaan kenderaan yang biasa tidak dibenarkan ini hanya boleh berlaku dalam masa 4 hari saja. Kebenaran ini akan tamat pada 10 hari bulan. Selepas itu back to normal seperti biasa. Kenderaan hanya 4 orang satu kenderaan. Begitu juga dengan motosikal dan sebagainya, tak boleh lagi merentasi negeri dan sebagainya. Ianya hanya boleh berlaku di dalam waktu kebenaran atau pengecualian yang kita benarkan 4 hari ini. Ya, sementara saja. Okay. Datuk Seri, berkenaan dengan pergerakan rentas negeri, dia bertanya boleh ke kalau contohnya mengambil anak di Johor tapi singgah di Melaka selepas tu, ataupun kena wajib balik terus ke tempat asal? Okey, di dalam permohonan kepada polis akan ditulis destinasi. Kalau daripada Johor tadi, destinasi dia Kuala Lumpur sebagai contoh. Tak bolehlah bila sampai tengah jalan dah hampir waktu berbuka, abang dia ada di Melaka, melenconglah ke Melaka untuk berbuka, lepas berbuka balik ke KL. Tak boleh, tidak dibenarkan. Ya, dia mesti meneruskan perjalanan mengikut destinasi yang dipohon kepada pihak polis. Jadi kalau daripada Johor straight balik ke Kuala Lumpur. Jadi tak boleh melencong ya. Untuk berbuka puasa saya galakkanlah kepada semua penumpang membawa bekalan makanan di dalam kereta. Ya. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.